Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. So, pada kali ini kita akan bincangkan mengenai formula empirik. Ini merupakan sebahagian daripada kandungan dalam kimia KSSM untuk tingkatan 4. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu apa yang pelajar perlu capai. Di akhir video ini adalah pelajar boleh menyelesaikan masalah numerical yang berkaitan dengan formula empirik dan juga formula molekul. Jadi pada sebelum ini, pelajar sudah pun menyelesaikan eksperimen untuk menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. So, pada kali ini, cikgu akan ajar bagaimana caranya untuk mengira formula empirik daripada data yang kita perolehi. So, ini merupakan contoh daripada data yang kita perolehi daripada eksperimen. Tapi kali ini adalah contohnya adalah aluminium oksida. So, satu sampel aluminium oksida mengandungi 1.08 gram aluminium dan oksigen. Apakah formula empirik sebatian ini? Baik. Apa-apa pun bila berkaitan dengan formula empirik, yang penting adalah pelajar dapat mengenal pasti maklumat yang diberi. So, maklumat yang perlu ada dalam penentuan formula empirik adalah jisim. Kita di sini ada jisim aluminium dan juga jisim oksigen. Soalan ini nampak mudah sebab dia dah bagi siap-siap jisim tu. Tak payah kita kira-kira kalau macam eksperimen. Sebelum ni kita kena kira kan. Kita kena tolak jisim mangkuk pija, kita kena tolak jisim penuntuk mangkuk pija, barulah kita boleh dapat jisim sebenar aluminium. Dalam eksperimen tu adalah magnesium. Okay? So pada kali ini soalan ini dia bagi direct dah. Dia dah kira siap-siap iaitu jisim aluminium 1.08 gram. Oksigen adalah 0.96 gram. Okay, so kita dah dapat dah dia punya jisim. Sekarang langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah kita tentukan bilangan mol. So macam biasa bilangan mol kita kena tulislah dia punya rumus. Tapi cikgu dah beritahu sebelum ni kalau kamu tulis rumus dalam peperiksaan dia tidak mendapat markah. Tapi masuk nilai dalam rumus tu yang dapat markah. Okay. So bilangan mol sama dengan jisim bahagi JR. So untuk aluminium jisim adalah 108 gram. Kita bahagikan dengan JR dia. Dia bagi. Jangan risau memang dia akan bagi 27 G mol negatif 1. Kita tulis dia punya unit lah. Okay. So kita bahagikan. Kita akan dapat nilainya adalah 0.04. Okay, kemudian kita cari pula bilangan mol untuk oksigen. So jisim untuk oksigen adalah 0.96 gram. Kita bahagikan dengan JR, dia bagi 16. So, dapatlah nilai dia adalah 0.06. Setelah kita dah dapatkan bilangan mol, kita tentukan pula nisbah mol. Nisbah mol ni, cara kita nak cari adalah kita bahagikan bilangan mol unsur tersebut dengan bilangan mol terkecil. Apa yang dimasukkan bilangan mol terkecil ni adalah kita bandingkan antara kedua-dua unsur ini. So, bila kedua-dua unsur ini, mana bilangan mol dia yang kecil? Sila aluminium 0.04 mol. Okay, jadi 0.04 mol ini adalah bilangan mol terkecil dalam unsur untuk molekul ini. So, kita bahagikan dia dengan diri dia sendiri ni. 0.04 mol kita bahagikan dengan 0.04 mol juga. Kata sini lah. 0.04. So, dapatlah 1. Dia punya nisbah. Oksigen pula, kita bahagikan bilangan mol oksigen 0.06 mol. Kita bahagikan dengan bilangan mol terkecil iaitu 0.04. Jadi dapatlah 1.5. Okey. Seterusnya kita nak tentukan nisbah teringkas. Nisbah teringkas ni pula adalah mesti dalam nombor bulat. Jadi kita dapat tadi nisbah mol ada yang dalam bentuk perpuluhan. So apa yang perlu kita lakukan adalah kita darabkan dia sampai dia dapat nombor genap. Daripada terkecil yang kita darab, mungkin kita darab 2, kalau tak genap lagi kita darab 3, kalau tak genap lagi kita darab 4 lah. Okay, so dalam kes ni kita boleh terus darab 2 dapat terus nombor genap. So nisbah teringkas dia adalah 1.5 darab dengan 2 kita dapat 3. Manakala untuk sebelah aluminium pula, kalau sebelah sini kita dah darabkan 2, sebelah sini pun kita kena darabkan 2 jugalah. So 1 darab 2 sama dengan 2. Nisbah teringkas aluminium dan oksigen dekat dalam molekul ini adalah 2:3. So kita teruskan formula empiriknya iaitu Al2O.
Okey, sekarang kita tengok contoh yang kedua pula, iaitu dia suruh kita tentukan formula empirik bagi kalsium fluorida. So, pada kes kali ini, dia tak bagi jisim secara direct lah. Yang dia bagi jisim secara direct adalah jisim kalsium 0.2 gram. Manakala jisim fluorida ataupun fluorin dia tak bagi. Yang dia bagi adalah jisim kalsium fluorida. So, kita perlu cari dulu jisim fluorin lah. So, jisim fluorin sama dengan 0.39 gram tolak dengan 0.2 gram. Kita dapatlah jisim fluorin adalah 0.19 gram. So, dah dapat maklumat tadi macam biasa, kita tentukan dia punya bilangan mol. So, bilangan mol sama dengan jisim bahagi JR. Okay, so untuk kalsium, kita kirakan jisim dia adalah 0.2 gram. Kita bahagikan dengan JAR dia iaitu 40 Gmol negatif 1. So, kita dapatlah nilai dia adalah 0.005 mol. Manakala bilangan mol untuk fluorin pula adalah 0.19 gram. Kita bahagikan dengan 19. So, kita dapatlah jawapan 0.01 mol. Seterusnya untuk penentuan nisbah mol, iaitu bilangan mol unsur kita bahagikan dengan bilangan mol terkecil. So, kita bandingkan antara kedua-dua ini, bilangan mol terkecil adalah bilangan mol kalsium iaitu 0.05 mol. Okay, so maka kita bahagikanlah bilangan mol kalsium dengan bilangan mol terkecil iaitu diri dia sendiri. So, kita dapatlah jawapan dia 1. Manakala nisbah mol untuk fluorin pula adalah 0.01, kita bahagikan dengan 0.005. Dapatlah jawapan dia 2. So, dalam kes ni untuk penentuan nisbah teringkas kita tak perlu darab sebab dah ngam-ngam dah dapat dua-dua nombor bulat. So, nisbah teringkas dia adalah 1 nisbah 2. So, formula empirik untuk nisbah teringkas dia adalah CaF2. Tak perlu tulis 1 kalau tak tulis tu maknanya 1 lah. So, kita tak tulis Ca1F2 tapi kita tulis CaF2. Okey, so seterusnya pada kali ini kita nak tengok apakah maksud formula molekul. So, sebelum ni kita belajar formula empirik. Formula empirik tu adalah formula kimia yang menunjukkan nisbah teringkas unsur dalam suatu sebatian. Manakala formula molekul pula adalah formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar atom-atom setiap jenis unsur. So, formula molekul sama dengan formula empirik kita darab dengan N. N nilai yang menentukan formula sebenar bagi formula molekul tersebut lah. Okey. So, apa beza formula empirik dengan formula molekul? Tadi cikgu dah beritahu formula empirik adalah nisbah teringkas. Manakala formula molekul adalah jumlah sebenar. So, kalau kita tengok contohnya kalau macam air ni kan. So, air H2O. So, air ni dah habis ringkas dah. Kita tak boleh ringkaskan lagi. So, memang formula molekul dia H2O dan formula empirik dia H2O juga. So, N dia adalah 1. N dia 1. Kita tengok juga pula CO2. CO2 pun sama juga. CO2 ni tak boleh kita ringkaskan lagi sebab C memang ada 1, O ada 2. Tak boleh dah kita ringkaskan lagi. Inilah yang paling ringkas. So, formula empirik dia adalah CO2. So, N dia adalah 1. Okey. Okey, seterusnya kita sambung. Tadi kita dah ni nanti kan CO2 N dia adalah 1. Okey, so kita tengok pula asid sulfuric. So asid sulfuric dia ada 3 unsur Dia ada H, dia ada S, dia ada O. So H dia adalah 2, S dia adalah 1, O dia adalah 4. So kita tak boleh ringkaskan lagi, kita tak boleh ringkaskan H jadi 1, O jadi 2 sebabnya S dah memang 1. So kalau kita nak ringkas, kita kena ringkas semua. So, formula empirik untuk H2SO4 pun sama, tak ada perubahan. Dia masih lagi H2SO4 dan N dia adalah 1. Okay, seterusnya kita tengok etina. So, untuk etina ada 2 unsur saja. Dia ada C dan juga H. So, C ada 2, H ada 4. So, 2 dengan 4 ni, dua-dua kita boleh ringkaskan. Kita boleh bahagi dengan 2. So, dia jadi dia jadi C, H2. So, N dia adalah 2. So, bila kita 2 darabkan kat sini, 2 dapatlah C2. 2 darabkan dengan H2 dapatlah 4.
So, itulah maksud sebenarnya N. Okay. Terusnya kita tengok benzina. Untuk benzina, C6H6 dia ada 2 juga. C dia ada 6, H dia ada 6. Dan dua-dua kita boleh kecilkan. Okay. Kita kecilkan, kita ringkaskan, kita boleh dapat 1, 1. So, formula empirik dia adalah CH, manakala N dia adalah 6. Seterusnya kita pergi kepada glukosa. C6H12O6. So, ada 3 unsur dalam sini. Kita ada C ada 6, H ada 12, O ada 6. So, kita boleh ringkaskan dia kepada C1, H2 dan O1. So, N dia adalah 6. Okay. Okey, seterusnya kita tengok macam mana caranya kita nak tentukan formula molekul kalau dia bagi dalam bentuk soalan peperiksaan lah. So, contoh dalam soalan ini adalah dia minta kita formula empirik. Formula empirik suatu sebatian adalah CH2, JMR-nya adalah 42. So, dia tentukan formula molekul sebatian tersebut. So, apa-apa hal sebelum kita nak tentukan formula molekul sebatian, kita kena tahu dia punya nilai N lah. So, dalam kes ini nilai N ni kita perlu cari dahulu. So, cara nak cari nilai N dia adalah kita dapatkan dulu dia punya rumus ni lah. Rumus ni rumus Cikgu reka sendiri. JMR ni maksudnya jisim molekul relatif lah. So, jisim molekul relatif ini yang kita dah bagi dalam soalan 42. Okay. So, seterusnya adalah JER. JER ni adalah jisim empirik relatif. So, istilah ni tak ada tapi cikgu saja wujudkan supaya nak mudahkan kamu faham. So, jisim empirik relatif adalah kita dapat daripada formula empirik lah. So, formula empirik adalah CH2. Okay. Jadi, kita dapatkan dia punya JER dia. JER dia adalah C adalah 12, H adalah 1. So, JER dia adalah 13. Okay. So, kita masukkan dalam rumus ni. So, JMR dia adalah 42 sama dengan 13. 13 pula. Sorry. 14 14. So, 14 N. So, N sama dengan 42 bahagi dengan 14. So, kita dapat nilai N adalah 3. So, kita masukkan dalam rumus yang kita dah belajar tadi. Formula molekul sama dengan formula empirik kita darab dengan N. So, formula molekul kita tak tahu lagi. Kita nak cari. So, formula empirik kita dah tahu. Dia punya adalah CH2. Kita nak kena darabkan dengan N. N dia adalah 3. So, kita darabkan satu-satu dapatlah. Kita dapat C3H6. So, ini merupakan formula molekul untuk sebatian tersebut. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Kali ini sama juga dia suruh cari formula molekul sebatian X. So, maklumat yang diberi adalah formula empirik CH2. So, JMR adalah 56. So, dia tertentukan formula molekulnya. Kita gunakan cara yang sama. JMR dia. Kita cari dia punya N dulu. So, JMR dia adalah 56. JER dia adalah samalah macam depan tadi, iaitu 14. So, 14 dalam kurungan N. So, kita cari dulu nilai N. So, N sama dengan 56 bahagi 14. So, dapatlah nilai N dia adalah 4. So, kemudian kita tentukan formula molekul dia. Formula molekul sama dengan formula empirik. Kita darabkan dengan N. So, formula empirik dia adalah CH2. Kita darabkan dengan 4 lah. So, kita dapatlah formula molekul dia C4H8. Okay. Dengan berakhirnya contoh tadi, maka berakhirlah sudah video ini. Sebelum tu, cikgu nak minta maaf sekiranya banyak sangat gangguan bunyi pada kali ini. Memandangkan cikgu berada di rumah. Anak cikgu kena HMFD. So, apa-apa pun, semoga video ini bermanfaat kepada kamu. Jangan lupa subscribe, komen dan like video dan YouTube channel cikgu ya. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.